Three, two, one. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel saya, channel Akilah Ambulan. Okey guys, pada hari ini kita akan menceritakan pasal apa? Apa saya buat sotong? What is our new today? What is our new today? Okey, today ataupun hari ini saya akan menceritakan mengenai gerakan Islam di Malaysia. Tapi saya tidak akan menceritakan kesemuanya. Tapi saya akan menceritakan serba sedikit ataupun apa yang saya pilih mengenai gerakan Malaysia. Okey, sebelum saya pergi dengan lebih jauh, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Seperti kalian tahu, nama saya nama yang dikenali ialah Akilah Amran, tetapi nama sebenar saya Nurul Akilah binti Amran, memegang nombor matrik 061424. Seperti yang kalian sudah tahu, saya sudah menceritakan sebentar tadi, saya akan memberitahu mengenai gerakan Islam di Malaysia. Saya memilih tajuk pembina ataupun Persatuan Belia Islam Nasional. Ini adalah saya sertakan sekali dengan logo beliau dan saya akan menceritakan serba sedikit mengenai pembina ataupun Persatuan Belia Islam Nasional. Saya akan menceritakan sedikit sejarah ataupun latar belakang Persatuan Belia Islam Nasional. Tapi sebelum tu saya nak ingatkan, jangan lupa tekan butang like, komen dan subscribe kerana channel ni adalah channel yang mungkin sedikit menambahkan ilmu, sedikit memberi ilmu lah. Tapi kalau anda ada salah dan silap, sila komen di bawah, dan kalau ada penambahan ilmu, sila komen di bawah. Dan jangan lupa tekan subscribe supaya anda boleh dapat lagi info-info yang kalian mahu dan kalian boleh bagi tahu apa yang kalian sukai dengan konten yang saya beri. Okey, kita akan ceritakan mengenai sejarah pembina atau Persatuan Belia Islam Nasional. Okey, pembina atau nama penuhnya Persatuan Belia Islam Nasional ditubuhkan secara rasmi pada tahun 2006 yang memfokuskan ataupun mengutamakan kepada belia di Malaysia dan berdaftar di bawah Pendaftar Persatuan Belia di bawah Kementerian Belia dan Sukan dengan nombor pendaftaran dan juga memiliki nombor pendaftaran PPBM 2111 underscore ataupun /09. Pembina ini juga memberikan perhatian yang khusus dalam membangunkan jati diri belia Islam dengan agenda Islam yang syumul ataupun menyeluruh dan tulen menerusi dakwah dan tarbiyah serta gagasan-gagasan yang dirangka secara strategik dalam mempersiapkan belia dan mahasiswa bagi mengasah kepimpinan mereka seterusnya mampu mendepani pelbagai cabaran pada masa kini. Kita akan pergi kepada visi dan misi pembina ini. Jadi jom kita teruskan. Kalian nampak ini di skrin ini, kalian boleh lihat visi dan misi yang ditentukan dan yang dikehendaki oleh pembina ataupun Persatuan Belia Islam Nasional. Okey, visi mereka yang pertama ialah pembina melahirkan kepimpinan belia Islam yang syumul bagi negara menerusi penglibatan amal mahasiswa menjelang tahun 2030. Misi pula ialah membangunkan jati diri mahasiswa berlandaskan kefahaman yang tulen dan syumul, melahirkan mahasiswa yang memiliki semangat cinta akan negara dan memperkasakan identiti tanah air, membudayakan kesarjanaan dan intelektualisme mahasiswa, meningkatkan keupayaan dan kemandirian mahasiswa agar mampu memimpin masyarakat dan negara, mewujudkan dan menyokong inisiatif yang menjadikan universiti sebagai pusat ilmu yang menyumbang kepada negara juga, mencapai kestabilan dan kematangan organisasi, membina imej dan jaringan pembina.
Dan ini adalah salah satu semua visi dan misi yang perlu dicapai sekiranya seseorang individu perlu memasuki atau mahu mendaftarkan diri dalam Persatuan Belia Islam Nasional. Kita pergi pula kepada aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh pembina. Akan pergi kepada gerakan ataupun aktiviti yang dilakukan oleh pembina ataupun Persatuan Belia Islam Nasional. Yang pertama, kita pergi kepada kepimpinan. Tahun 2012 sekali lagi memberi nafas baru kepada pembina apabila beberapa orang mahasiswa tempatan telah diberi mandat untuk menyerajui barisan kepimpinan pembina di bawah Presiden Ibrahim Muhammad Hassan. Moto yang dibawa pada tahun ini adalah meneraju arus mahasiswa, dan moto ini dipilih bagi membuktikan keazaman pembina dalam memimpin gerakan mahasiswa setelah melihat keadaan di mana mahasiswa telah mula hilang arah dan gerakan mahasiswa yang sedia ada dilihat kurang berkesan untuk memimpin mahasiswa kepada satu agenda yang jelas. Jadi, di sini untuk menceritakan bahawasanya kepimpinan yang diadakan pada kali ini adalah untuk menunjukkan arah yang sebenar kepada pelajar-pelajar ataupun mahasiswa. Bagaimana caranya, bagaimana hala tuju yang sebenarnya perlu diarahkan kepada mereka. Seterusnya pula, aktiviti yang dilakukan oleh pembina ini adalah tarbiyah. Seperti yang kita tahu, gerakan Islam ataupun nama gerakan Islam mestilah perlukan ada sedikit pencerahan ilmu ataupun sedikit aktiviti mengenai ilmu agama. Di sini gerakan pembina juga telah menyediakan aktiviti ataupun tarbiyah kepada pelajar-pelajar supaya pelajar-pelajar tidak merasakan memasuki aktiviti ini tidak mendapat apa-apa ataupun hanya mendapatkan ilmu tetapi ilmu agama disia-siakan. Tetapi malah tarbiyah ini adalah satu inisiatif oleh pembina untuk menambahkan ilmu agama kepada pelajar-pelajar ataupun mahasiswa yang mendaftar di bawah pembina. Seterusnya juga, pembina ini juga telah menyediakan aktiviti ataupun gerakan kesukarelawanan ataupun membantu manusia yang lemah atau membantu saudara yang kekurangan, seperti saudara Islam, sesama Islam kita di Gaza. Mereka melakukan kutipan derma di antara mahasiswa untuk diberikan kepada sumbangan kepada pihak Gaza. Jadi di sini kita boleh nampak gerakan Islam gerakan yang bukan semata-mata hanya untuk memikirkan pasal dunia, tetapi memikirkan juga mengenai akhirat ataupun sedekah kepada orang yang memerlukan. Seterusnya bukan hanya sekadar membantu orang Gaza, tetapi di Malaysia juga mereka membuat kutipan untuk diberikan kepada orang yang memerlukan. Itu adalah satu gerakan yang ataupun sesuatu aktiviti yang sangat mulia apabila sangat boleh ditambahkan pahala lah apabila kita melakukannya. Seterusnya juga, pembina ini juga telah menyediakan aktiviti seperti kajian. Kajian ini juga adalah untuk menambahkan ilmu mengenai pembina ataupun boleh mengeratkan silaturahim di antara anggota pembina, boleh mereka menyatukan umat-umat Islam, boleh mendapat ilmu agama, gitu-gitu. Kat situ mereka juga telah menyediakan aktiviti kajian kepada anggota mereka, anggota yang berdaftar dalam pembina. Seterusnya juga, mereka juga telah menyediakan aktiviti sukan ataupun aktiviti sukan lah, sukan yang mengikut sunnah. Sunnah apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang saya tunjuk di atas. Kuda, berenang, serta memanah. Masya Allah. Jadi janganlah kita sia-siakan perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan
marilah kita sama-sama melihat ataupun pergi dengan lebih jauh lagi mengenai gerakan yang ada di Malaysia. Mungkin saya tidak menceritakan banyak dan ada yang saya silap, dan mungkin kalian boleh tambah di dalam percakapan ataupun video saya pada hari ini. Jadi andai ada salah dan silap tutur bicara saya, itu kesalahan saya, dan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengakhiri video saya pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum tu saya nak cakap lah kan. Wabillahi taufiq kan. Dah. Ni semua saya cuma nak cakap ni je. Like, comment, subscribe please. Assalamualaikum.